Buletin Didik 26 Mac bersama saya Midya Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Murid yang belum bersedia untuk menunaikan ibadah puasa tidak harus dipaksa untuk berpuasa di sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan murid, khususnya di sekolah rendah, tidak dapat berpuasa. Justru ia tidak perlu diwajibkan buat kumpulan berkenaan. Menurut Fadlina, kewajipan berpuasa bersandarkan pada tahap kemampuan setiap kanak-kanak kerana terdapat murid yang bersedia lebih awal untuk berpuasa namun ada yang mengambil masa. Jelasnya isu kesihatan antara faktor yang menyebabkan kanak-kanak belum bersedia untuk berpuasa dan ia perlu diterima dan dihormati semua pihak. Jadi saya fikir kita ambil jalan yang terbaik sebagaimana anjuran agama bahawa puasa ini bertahap. Ya, mengikut kemampuan kanak-kanak. Kanak-kanak ni yang belum wajib berpuasa, jangan dipaksa tetapi diasuh bagaimana mereka maknanya menghormati orang yang berpuasa. Rakan-rakan yang tidak berpuasa harus disantuni dan juga hikmah-hikmah puasa itu mesti ditanam sekaligus. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai aduan di media sosial yang mendakwa terdapat pihak pentadbiran sekolah yang memaksa murid berusia seawal 7 tahun untuk berpuasa walaupun belum bersedia dan dipersetujui ibu bapa. Aduan itu juga menerima sokongan daripada pelbagai pihak, khususnya ibu bapa yang berkongsi masalah yang sama di sekolah lain. Menurut Fadlina, pihak sekolah dan ibu bapa perlu membina saluran komunikasi yang berkesan untuk menangani isu berkenaan agar murid-murid terbabit tidak menanggung kesan akibat perselisihan faham. Tambahnya, ibadah berpuasa perlu diterapkan kepada kanak-kanak secara bertahap dan ia perlu bermula daripada ibu bapa yang memutuskan cara memperkenal dan mendidik mengikut keadaan. Terdahulu, beliau menyempurnakan program kongsi rezeki dan iftar di kampus Kejuruteraan Universiti Sains Malaysia di Nibong Tebal, Pulau Pinang. Dasar pendidikan digital yang dibawa oleh Kementerian Pendidikan KPM sudah sampai di peringkat akhir untuk dimuktamadkan sebelum dibentangkan di Parlimen. Menterinya Fadlina Siddiq yakin usaha ke arah itu akan dapat meningkatkan pendedahan pengetahuan berhubung penggunaan teknologi secara kritis dalam kalangan guru, pelajar dan petugas sekolah. Saya percaya dengan apabila kita bentangkan dasar tersebut nanti, dia akan melengkapkan keseluruhan ekosistem digital, khususnya pendidikan digital negara. Jadi kita ambil masa sedikit masa lagi sebelum kita muktamadkan dan akan dibentangkan dan ia akan memberikan manfaat yang cukup besar kepada negara insya-Allah, khususnya dalam pendidikan digital dan menuju ke hadapan. Ketika ditemui di Majlis Pelancaran Smart Classroom di SK Mengkuang, Bukit Mertajam pagi tadi, ujar beliau dasar itu akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Projek Smart Classroom ini melibatkan 42 buah sekolah di 10 buah negeri dengan peruntukan sebanyak RM2 juta. Sementara itu, tiada keputusan muktamad diambil Kementerian Pendidikan berhubung isu menghentikan kerja-kerja pembinaan bangunan tambahan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT Sungai Bakap di Nibong Tebal susulan masalah kekurangan dana. Perkara berkenaan masih dalam rundingan dengan pelbagai pihak selain perlu mengambil kira beberapa aspek penting sebelum keputusan akhir dibuat. Saya fikir dari sehari ke hari memang perbincangan sentiasa dilakukan. In fact, 2 minggu lepas saya dah bertemu dengan guru besar dan juga wakil sekolah untuk berbincang. Dan hari ini pun kami akan berjumpa sekali lagi untuk bincang. Jadi isunya adalah perbincangan masih diteruskan. Tidak timbul soal bahawa ada sebarang keputusan muktamad ataupun sudah tidak ada lagi perundingan. Tetapi untuk pendidikan anak-anak ini kita sentiasa buka ruang yang luas untuk perbincangan dari semasa ke semasa. Jelasnya, surat yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri JPN Pulau Pinang sebelum ini hanyalah satu pandangan dan proses biasa. Namun rundingan dan alternatif lain sedang diusahakan untuk mencari jalan penyelesaian bagi masalah terbabit. Dalam perkembangan lain, Kementerian Pendidikan sedang menunggu laporan penuh 3 beradik yang dipercayai menjadi mangsa deri ibu mereka di Jalan Kampung Tambun Tulang, Simpang 4 Perlis. Menterinya Fadlina Siddiq berkata beliau masih belum menerima maklumat lengkap berkaitan 3 beradik itu namun sudah dimaklumkan mengenai insiden yang menimpa ketiga-tiga mangsa.
Jelas beliau ketika ini beberapa agensi berkaitan berusaha membantu tiga beradik itu dan pihaknya juga dalam usaha berbuat demikian selepas menerima laporan lengkap kejadian berkenaan. KPM turut akan menyemak status pendidikan ketiga-tiga mereka. Kita dapati mereka ada yang bersekolah dan kes itu masih lagi dalam siasatan merentas berbagai kementerian. Jadi untuk pihak kami, kita baru dapat makluman bahawa mereka memang ada bersekolah di beberapa sekolah di sekitar Perlis dan kita akan pastikan bahawa maknanya perkembangan mereka ini kita akan ambil perhatian penuh lah sebab mereka sudah ditempatkan di institusi jagaan. Jadi maknanya dalam rekod memang mereka bersekolah lah. Dalam kejadian malam kemarin, tiga beradik berusia 13 hingga 16 tahun ditemui orang awam dalam keadaan kaki masih berantai di tepi jalan. Ketika ditemui, dua daripada mangsa dirantai bersama di bahagian kaki, manakala seorang lagi tidak dirantai. Bertemu kembali. Sebanyak 60% murid-murid di Negeri Sembilan disasarkan mengambil aliran sains, matematik, kejuruteraan dan teknologi STEM sekaligus melanjutkan pengajian di dalam bidang itu. Sasaran itu diyakini dapat dicapai menerusi perancangan yang telah dilaksanakan termasuk menerusi sesi libat urus bersama pemegang taruh pensyarah di peringkat pengajian tinggi selain penubuhan Pusat STEM Negeri Sembilan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata beliau mahu anak-anak di negeri itu dapat melanjutkan pengajian tinggi di dalam bidang STEM. Lebih-lebih lagi, Negeri Sembilan merupakan sebuah negeri perindustrian. Kongsinya lagi selepas merasmikan pembukaan Pusat STEM Negeri at STEM Hub N9 di sektor sumber teknologi pendidikan di Port Dickson Jumaat lalu. Negeri ini merupakan negeri pertama yang mempunyai pusat STEM sendiri dan ia bakal menjadi tumpuan semua pihak dalam pelaksanaan aktiviti berkaitan bidang STEM. Justru beliau berharap dengan tertubuhnya pusat ini, anak-anak khususnya di Negeri Sembilan akan terus berminat dalam bidang STEM. Dalam majlis perasmian itu, beliau turut meluluskan sumbangan sebanyak RM100,000 bagi menaik taraf dan melengkapkan pusat tersebut. Segmen aktiviti minggu ini berkisarkan tentang program Back to School yang diadakan dari 20 hingga 24 Mac lalu. Inisiatif dari Sekolah Kebangsaan Seri Relau Bayan Lepas Pulau Pinang itu adalah bersempena pembukaan sekolah sesi akademik 2023-2024. Ia juga selaras dengan hasrat Kementerian Pendidikan KPM untuk melahirkan anak yang baik lagi cerdik ABC. Menurut penyelaras program yang juga merupakan guru bimbingan dan kaunseling SK Seri Relau, Farhah Nabila Ahmad Yusof, inisiatif tersebut juga bertujuan mewujudkan suasana murid ceria, guru bahagia, sekolah bitara dan negara sejahtera. Hal ini bertepatan dengan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia yang mementingkan emosi dan keadaan murid tahun 1 terutamanya hadir pada minggu pertama persekolahan. Antara aktiviti yang dijalankan sepanjang program We Love SK Seri Relau adalah Breakfast First, Senam Aerobik Aerodance, STEM Show, Nawaitu Saum dan persembahan-persembahan menarik oleh para pelajar. Keterujaan jelas tergambar terutama pada wajah-wajah murid tahun 1 apabila mereka disambut dengan pelbagai aktiviti. Bagi Muhammad Rafilam Syamil Mizalam, minggu pertama persekolahan amat menyeronokkan kerana berkesempatan bertemu kawan baharu. Saya jumpa kawan, jumpa cikgu yang baik. Best, sekolah ni best? Best, tapi panas matahari. Ada maskot, dapat roti percuma. Hari Selasa, senam aerobik. Best tak senam aerobik? Best. Lepas tu hari Rabu tu ada apa? Hari Rabu ada pertunjukan sains. Apa yang dalam pertunjukan sains tu ada apa? Ada api, asap. Lepas tu apa lagi yang ada kat sekolah? Cikgu buat apa lagi? Cikgu buat kuis. Dapat hadiah tak? Dapat.
lambat. Program yang julung kali diadakan ini akan terus dilaksanakan bagi mencapai nilai modal insan yang dikehendaki di samping menerap pentingnya ketinggian ilmu dalam diri setiap murid. Rumah ibadat dijadikan sebagai masjid mesra kanak-kanak. Dengan mewujudkan taman permainan di ruang legar surau, Masjid An-Nur Tamasya Glen Mary menjadi pilihan ribuan jemaah yang datang bersama keluarga untuk menunaikan ibadat khususnya pada bulan Ramadan. Terletak di persimpangan Kerjaya dan Jalan Usahawan U1/8, Seksyen U1 Shah Alam, inisiatif Masjid Mesra Kanak-Kanak itu direalisasikan pada tahun kedua masjid berkenaan beroperasi selepas dirasmikan oleh Sultan Sharafuddin Idris Shah pada Jun 2017, 6 tahun lalu. Menurut pembantu pengurus Masjid An-Nur Tamasya Glen Mary, Ahmad Puzi Syamsuri, taman permainan ini ditempatkan di ruang lega masjid yang tidak mengganggu jemaah untuk menunaikan solat. Malah pada awal-awal dahulu ada disediakan 2 tenaga petugas selaku pengajar dengan buku-buku seolah-olah seperti kelas tadika. Dengan wujudnya taman permainan ini, kanak-kanak lebih tertumpu di tempat bermain itu berbanding di ruang solat. Tambahan pula ada ibu atau penjaga yang menjaga anak-anak mereka di samping membantu mengawasi anak-anak jemaah lain yang sedang solat. Selain peralatan mainan berwarna-warni menarik perhatian kanak-kanak, ia juga selamat dan mesra kanak-kanak. Malah terdapat 10 peralatan mainan disediakan termasuk gelongsor. Ahmad Puzi mengakui mewujudkan taman permainan dalam masjid memberikan kelebihan yang tersendiri selain memberikan kebebasan kepada anak-anak yang fitrah mahukan permainan dan kegembiraan. Ia sekaligus menanamkan sikap suka datang ke masjid sejak dari awal usia. Ujarnya ketika Ramadan, kira-kira 1,500 jemaah datang menunaikan solat sunat tarawih yang rata-ratanya terdiri daripada penduduk sekitar, terutamanya pekerja kawasan perindustrian berkenaan. Sempena Ramadan, Putra International Centre iPutra, Universiti Putra Malaysia UPM mengedarkan 10,000 kuih onde-onde. Pemberian kuih itu sebahagian daripada program bersama komuniti yang dianjurkan setiap minggu pada hari Jumaat oleh iPutra. Kuih terbabit diedarkan secara pandu lalu kepada warga UPM, pelajar serta masyarakat setempat. Hari pertama usaha mengedarkan manisan tradisional itu turut dihadiri Naib Chancellor UPM, Datuk Profesor Dr. Muhammad Roslan Sulaiman dan pengarah iPutra, Profesor Dr. Suhaimi Abdul Rahman. Pada minggu-minggu akan datang, iPutra akan mengedarkan bubur jagung, air lai cikang dan taufufa. Museum Lillian Gravin memperkenalkan patung Raja Britain, Raja Charles III kepada umum. Patung bersaiz sebenar itu menggambarkan pewaris monarki terbabit memakai kostum tradisional Scotland. Walaupun lawatan negara pertamanya di Perancis dibatalkan berikutan protes membantah skim pencen baharu berlanjutan, namun figura lilinnya tetap dirasmikan dalam satu majlis khas. Patung diraja itu akan menyertai barisan model lilin lain seperti bondanya mendiang Ratu Elizabeth II yang mangkat September tahun lalu. Juga ketua negara terkemuka lain seperti Presiden Perancis Emmanuel Macron, Presiden Kanada Justin Trudeau dan Presiden China Xi Jinping. Patung itu dibuat oleh Klaus Welte, pengukir yang sama berpengalaman membuat patung Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dan bekas Chancellor Jerman Angela Merkel. Dengan adanya patung diraja terbaru itu, ia amat signifikan menjelang istiadat pertabalan baginda yang dijadual berlangsung pada 6 Mei nanti di Westminster Abbey, London. Seperti kebanyakan bandar lain, Berlin juga sedang menuju ke arah pembayaran tanpa tunai. Imejnya sebagai bandar tunai kini beransur-ansur lenyap. Di pusat makanan Manifesto berhampiran Potsdamer Platz di Berlin ini misalnya, transaksi secara tunai adalah dilarang sama sekali. Arahan meliputi semua 22 penyedia makanan popular dari seluruh dunia yang terdapat di sini. Lebih memeranjatkan apabila majoriti pelanggan menerima baik kaedah itu, meskipun Manifesto Berlin hanya mula beroperasi sejak penghujung Januari lalu. We've had well over 100,000 visitors already in the first 40 days, and we've had very few complaints about being cashless. Menurut Bank Pusat Jerman, bayaran tunai masih merupakan kaedah paling banyak digunakan bagi membayar barangan atau perkhidmatan. Tahun 2021, kaedah itu menurun kepada 58% berbanding 74% pada tahun 2017. Di United Kingdom, angkanya ialah 15%, manakala di seluruh Eropah, penggunaannya pada purata 26%.
Pada masa sama, melalui kaedah itu, tiada langsung kes kecurian dilaporkan daripada pihak vendor atau pelanggan. Seorang pembuat filem Kazakhstan berharap filem yang dihasilkannya dapat menghidupkan semula sukan asik di negara itu. Mirip permainan guli, sejarah sukan asik adalah lebih panjang, dipercayai bermula sejak 3,000 tahun lalu. Asik adalah simbol warisan kebudayaan Kazakhstan. Ia adalah sejenis sukan lama di Kazakhstan. Asalnya alat yang digunakan adalah daripada tulang kambing tetapi diubah kepada versi plastik dengan bentuk yang sama sesuai peredaran zaman. Peraturan untuk permainan ini amat mudah. Anda hanya perlu mengetuk satu atau beberapa asik keluar dari bulatan dengan menggunakan asik anda sendiri. Menurut pengeluar filem mengenai sukan ini, mereka mahu menghidupkan kembali aktiviti sukan luar rumah melalui filem berkenaan sukan kuno. Filem itu akan dikenali sebagai Asik Maniacs dan dijangka memasuki pawagam tempatan mulai September ini. Tahir Musaif, salah seorang pencipta lagu latar bagi filem itu berkata, dia sendiri tidak faham cara untuk bermain asik ketika dia di peringkat umur kanak-kanak. Через осыки как раз-таки приходит вот эта вот ловкость, меткость, стойкость, расстояние, и это все переходит уже в стрел, в лук. Когда мы становимся взрослее, мы уже в 5-6 лет садились на коней. Untuk lebih mudah, asik kini turut diletakkan sebagai sebahagian kurikulum sekolah di Kazakhstan. Melaluinya, kanak-kanak atau pelajar boleh bermain asik semasa latihan pelajaran fizikal. Badminton terbuka Switzerland. Harapan untuk membawa pulang kejuaraan kini terarah kepada bergu campuran profesional Goh Sun Fat dan Siwon Lai. Mereka satu-satunya wakil negara yang layak ke pentas final lewat malam ini. Pada saingan separuh akhir, Goh Sun Fat dan Siwon Lai menewaskan gandingan Belanda Robin Tabling dan Selena Pick. Menepati ramalan selaku pilihan ke-6, Sun Fat dan Siwon mudah menamatkan set pertama 21-14. Namun diberi tentangan lebih hebat pada set kedua sebelum menang 23-21. Pada perlawanan akhir, Sun Fat dan Siwon akan menentang pasangan bukan pilihan dari China, Zhang Zhenbang dan Wei Yaojin. Bagaimanapun, hasrat untuk menyaksikan Li Zijia mara ke final tidak kesampaian. Zijia dikejutkan pemain Jepun Koki Watanabe pada saingan separuh akhir. Watanabe yang terpaksa melalui pusingan kelayakan untuk keundian utama menang mudah 21-11 dan 21-14. Cuma 27 minit diperlukan Watanabe untuk menamatkan pertemuan sulung kedua-dua pemain ini. Kekecewaan Zijia turut dikongsi bergu lelaki profesional negara Ong Yusin dan Teo Yi. Namun Yusin dan Yi yang tampil selaku pilihan kedua menyajikan saingan sengit sebelum tewas kepada pilihan kedua daripada India. Selepas bertarung 1 jam 9 minit, mereka terpaksa akur kepada gandingan Satwik Sairaj Raken Reddy dan Chirag Shetty dalam aksi 3 set 19-21, 21-17, 17-21. Bola sepak Piala FA. Manjung City FC dan Immigration FC menampilkan gaya tersendiri untuk meneruskan saingan ke kelompok 16 terbaik. Fasa pusingan kedua kini lengkap selepas Manjung mara dengan mengalahkan Sains FC, manakala Immigration mengatasi BRM Kuala Kangsar FC. Beraksi di arena sendiri, Stadium Majlis Perbandaran Manjung, Manjung City membolosi gawang Sains FC seawal minit ketiga menerusi Muhammad Syamin Baharudin. Penguasaan tuan rumah bagaimanapun sedikit terencat apabila Furkan Azri diarah keluar padang selepas dilayangkan kad kuning kedua. Namun pelawat gagal memanfaatkan kesempatan itu, malah turut beraksi 10 pemain susulan kad merah yang diterima Muhammad Firdaus Azizul pada minit ke-71. Tuan rumah kembali mendominasi permainan dan 6 minit sebelum whistle penamat, Muhammad Afiq Ikmal Rosli berjaya menggandakan jaringan. Menang 2-0, Manjung City mara ke pusingan 16 terbaik dan dijadual menentang Kelantan FC 14 April depan. Turut ceria layak ke pusingan 16 terbaik, Immigration FC yang menewaskan BRM Kuala Kangsar FC. Kelebihan beraksi di gelanggang sendiri di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras dimanfaatkan sepenuhnya. Immigration menguasai perlawanan. Minit ke-10, Immigration di depan susulan sepakan penalti selepas kekasaran pemain pelawat. Abdul Aziz Rahim tidak melakukan kesilapan menyempurnakannya. Immigration yang dibimbing bekas pemain kebangsaan Mat Zanman Aris berpeluang menambah jaringan, namun deretan peluang gagal disudahkan. Kedudukan 1-0 kekal berpihak Immigration membawa mereka berdepan Kuala Lumpur City FC pada aksi berikutnya 14 April nanti.
Jepun muncul juara kejohanan tenis remaja dunia ITF berpasukan wanita bawah 14 tahun di Sarawak. Pasukan Matahari Terbit itu menundukkan Korea Selatan 2-0 di perlawanan akhir yang berlangsung di Kuching. Mata pertama Jepun disumbangkan pemain perseorangan pertamanya Kokona Ishii yang berdepan Oh Ji-yoon. Ishii pada mulanya kecundang 2-7 di set pertama tetapi mengubah nasib pasukannya dengan dua kemenangan penting dimulakan catatan tie break 7-6 sebelum dominasi penuh 6-0 di set ketiga yang memberikan Jepun kejayaan awal. Hikari Yamamoto kemudian bertarung di aksi penentuan dengan Cho Yi-sung. Menang 6-2 di permainan pertama, Yamamoto melalui detik mencemaskan di set berikutnya apabila diheret ke tie break. Yi-sung tidak bernasib baik tumpas 6-7 sekaligus mengesahkan gelaran juara berpihak Jepun menerusi keputusan 2-0. Sementara itu, tempat ketiga menjadi milik Australia selepas menundukkan pasukan Kazakhstan 2-0. Konvensyen tahunan cosplay WonderCon yang menampilkan pelbagai karakter adiwira di Anaheim, California, Amerika Syarikat mengakhiri bulletin didik. Saya Midi Saleh, selamat hormat, insya-Allah kita jumpa lagi.